Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita masuk topik baru dan juga topik last, iaitu key coupling and seal. Saya menggunakan buku teks Robert L. Mott, M-O-T-T Mott. Saya ada pesan pada you all semua untuk download buku teks ni. Link untuk download ni ada di dalam classroom kita. Okey, kepada yang belum download lagi, boleh sila download sekarang. Okey, kita akan refer pada buku teks ni lah, konten dia. Okey, so kita belajar pada muka surat 507. Okey, saya tulis di sini lah. Okey, buku teks okey, muka surat 507. Okey, okey, so buka surat 507 semua. Okey, kita akan belajar topik terakhir, key coupling and seal. Okey, topik ni first time saya ajar you all. Tahun lepas diajar oleh Dr. Sabri. Okey, kerana tahun lepas ada teaching partner, tahun ni saya seorang. Okey, so I try my best lah untuk ajar subjek key coupling and seal. Saya dah go through buku teks ni. Buku teks ni adalah buku teks lama juga. Dia cara format dia tu adalah sedikit berbeza sikit dengan cara gaya penyampaian buku Shigli Mechanical Engineering Design, tetapi tak apa. Okey, dalam buku Shigli Mechanical Engineering Design, dia tak cerita banyak tentang key coupling and seal. Dia topik yang related dengan key coupling and seal dalam buku teks Shigli adalah tentang shaft. Okey, tentang topik tentang shaft. Okey, kerana banyak perbincangan tentang keys ada dalam shaft. Okey, yang sealing pula, seal ni ada disentuh sebab sedikit tentang seal ni dalam subjek gear, kan. Kita pun tahu dalam subjek gear saya ada ajar you all apa tujuan kita buat sealing. Okey, kita nak seal, kita nak protect critical equipment daripada contaminants. Okey, juga returning fluids inside the housing of a machine. Itu tujuan tak buat seal. Okey, so fortunately di dalam buku teks Mott ni, dia ada satu topik cerita betul-betul tentang key coupling and seal. Okey, so kita tengoklah key coupling and seal. Okey, kita tengok apa yang akan dibincangkan dalam ni adalah perkara yang di atas ni lah, iaitu objektif untuk apa itu key, material untuk key, stress analysis untuk determine key length, spline, ada methods of fastening elements shaft, coupling, universal joints, returning means rings and other means of axial location, type of seal dengan seal material. Ni dia. Ini perkara yang kita akan bincang dalam masa 2 minggu ni lah. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, apa itu key? Jadi kita semua tahu, maklum, key itu macam mana rupa. Okey, kita tengok keys. Okay, kita faham yang key dia bentuk ni. Okey, kita faham. Selama yang kita faham pada kita kecil sampai kita besar, bila orang sebut pasal key, kita faham yang ni bentuk key ni. Kunci kereta, kunci motor, kunci rumah, kunci dan sebagainya. Okey, apa maksud key dalam topik kita ni? Key dalam topik kita ni adalah benda-benda yang ada dia untuk transmit dia punya loading. Okey, saya cari gambar yang sesuai lah. Is a connect to connect a drive member such as belt, pulley, a sprocket or gear to the shaft it carries it. Okey, jadi ini takrifan key. Okay, kadang-kadang di dalam kejuruteraan ni dia sebut takrifan tu agak mengelirukan dengan apa yang kita faham dalam bahasa kampung kita ni, dalam bahasa kita. Okey, okey. Okey, ini gambar key. Gambar key ni ada satu shaft kecil, yang keluar pada nak attach dengan tayar ni, nak attach dengan wheel ni. Itu panggil key, kan? Okey, dalam gambar ni, gambar okey, kita ada key.
ni yang ada key. Okay, inilah maksudnya key. Dalam gambar ni pun ini bentuk dia key. Dia ada benda kecil saja. Okay, kecil saja. Dia nak attach dengan ni, attach dengan shaft apa semua. Ni key, bentuk ni key. Inilah yang dimasukkan dengan key dalam topik kita ni. Bila saya sebut key ni, janganlah tuan-tuan semua bayangkan key kunci kereta, kunci rumah, kunci almari, kunci pintu. Bukan. Itu juga key. Key dalam bahasa kita lah. Kan, tapi key yang dimasukkan di dalam topik kita ni adalah bentuknya ni. Okey, dia kecil saja, bentuk persegi, kan, bentuk segi rectangular sebagainya ni, kan. Dia tujuan dia untuk transmit torque. Okey, bila kita tujuan kita sambungkan, dia ada dua material, kita sambungkan coupling dengan body dia dengan body pipe lain. Dia tujuan untuk nak menghubungkan transmission torque tu lah. Itu tujuan dia lah, kan. Okey. Okay, a key is used to connect drive members such as belt, pulley, chain sprocket or gear to the shaft that carries it. Okay, see figures 11.1. Torque and power are transmitted across the key or to from the shaft. How does the power get into the shaft? One way might be that the output on the shaft or motor engine is connected to the input shaft or transmission through a flexible coupling that reliably transmit power but allow for some misalignment between the shaft during operation because of flexing of wire of frame members or through progressive misalignment due to wear. Okay, kita tengok flexible coupling. Okay, flexible. Ini gambar-gambar rajah yang berbentuk coupling ni, kan? Okay. Okay. Ini antara gambar rajah berbentuk coupling. Apa bentuk sifat coupling? Kita tengok. Okay, couple ni apa yang berhubungkan antara dua couple? Okay, dia ada key lah. Tengok gambar rajah ni, kan? Dia batang-batang shaft, batang shaft kecil ni, dia sambungan ini dipanggil key. Okay, yang body lain tu dipanggil coupling. Okay, so, bila kita sambungkan dia, of course dia ada misalignment. Sementara dia nak sambung dengan baik tu. Okay, kenapa misalignment? Sementara dia nak masuk betul-betul tu, mestilah dia kena ada clearance sebagainya, barulah dia masuk. This is called the misalignment dan sebagainya, kan? Tapi tak apa, bila benda tu dalam operation, dia akan tangkap, dia akan ikat betul. Okay. Okay, seal may be difficult to see. Okay, seal may be difficult to see because they are deeply encased in the housing or are covered in some way. Kita tengok dalam gear, dalam bearing lah, dia ada seal. Okay, the function is to protect the critical element of machine from contamination due to dust, dirt or water. Tengok gambar, saya cari gambar yang sesuai lah. Okay. Dia saya cari lagi jumpa dah. Okay, kita tengok gambar kat Google. Okay, apa tujuan yang seal yang warna merah, warna biru ni? Tujuan dia, kita nak elakkan bearing ni termasuk kontaminen seperti pasir, dirt, liquid daripada luar sebagainya. Dia akan merosakkan bearing-bearing ni sendiri. Itu tujuan dia letak seal. Begitu juga dengan key. Dia benda ni begitu juga dengan subject key. Seal ni memang tujuan dia nak protection. Okay, tujuan dia nak protection. Kalau dalam keadaan biasa, kalau seal tu rosak, kita ganti baru. Kita tak ganti seal saja, kita ganti baru semua. Sebab kita dah tahu dah contaminant habis yang dalam tu semua tu. So kita ganti baru lah. Ini tujuan kita buat seal. Okay, pelajaran tentang seal ni saya dapati dia banyak diceritakan dalam topik dalam subjek Shikli. Okay, subjek Shikli Mechanical Engineering Design tentang bearing tu, tentang seal. Dalam topik kita ni dia mention saja seal, dia tak cerita sangat tentang seal ni lah. Okay, dia cerita tentang key and flexible coupling banyak. Okay, so look at the machine
machine that you interact with today, identify parts that fit the decision given here, do the EJ compartment of car and truck, how drive pulley linkages latches of the hood, fire shield wiper, many connected with someone else, with the frame of the car, routine part. Okay, kita tengok persekitaran kita lah, apa saja kita, you tengok kereta, you tengok almari, you tengok kerusi, pintu dan sebagainya, ada saja benda yang connected, yang kita boleh sifatkan seperti seal, kan, seperti key, kan. Kalau kunci kereta pun betul juga, kunci rumah pun betul juga, kan. Benda yang kita masukkan satu elemen tu untuk nak transmit the torque. Okay, kalau kunci kereta, kunci rumah, torque tu datang pada mana? Datang pada tangan kita lah, tangan kita pusing kunci tu. Kan, kita nak masuk rumah, kita kunci pintu, kunci bari apa semua, tangan kita bertindak sebagai torque, kan. Okay. Can you see the usual joint called the constant velocity joint of the drivetrain? This to be connected to the output shaft or transmission to the final part of the drivetrain as the power delivered to the wheel. Perkataan constant velocity ada diceritakan di dalam gear, subjek tentang gear dalam buku Shedley Mechanical Design. Macam mana kaitan dia? Bila kan dua gear, kalau you boleh ingat balik, apabila dua gear bersambung, dua gear connected, bila dua gear tu connected, dia laju, dia berputar. Dua gear berputar dalam velocity yang sama. Mestilah dalam velocity yang sama. Kalau satu gear kiri, gear kanan, kalau gear kiri lagi laju pada gear kanan, dah tentu mesin tu jadi problem, dia vibration dan sebagainya, dia akan lari dalam kelajuan yang sama. Itu dipanggil constant velocity. Okey. Dalam subjek gear ada cerita. Okey. Ni buku ni dia katalah, find a small lawn or garden tractor or home or local store, typically their mechanism is accessible, auto protected from casual contact for safety reason, trace how power is transmitted to the engine through transmission, okay, through a drivetrain or chain or belt all the way to the knob, wheel or the blade of the mower. Kita tengok, kalau of course lah di Malaysia ni tak ada lah lawn mower garden tractor ni, tapi rumah-rumah kat kita di Malaysia ni, kita tengok motosikal, tengok basikal, kita tengok macam mana tayar depan, tayar belakang connected dengan apa. Dia pakai rantai ke, dia pakai apa ke, itu tujuan. Ya, jadi of course buku ni dia letak pada US kita tengok banyak bila-bila Hollywood memang ada lawn mower ni, kan. So sebab dia pun punya, dia pun mesin rumput, kita pun ada mesin rumput juga, taklah sampai kita ada lawn mower ni, kan. Okay, tengok dekat home appliances, power tool in home shop or garden equipment, can you see part ada help with retaining ring. Retaining ring tu apa pula? Retaining ring tu, kita tengok gambar retaining ring. Retaining ring. Okay, inilah panggil retaining ring. Jadi dia adalah untuk mengikat antara dua untuk nak ikat lah. Kalau kita ada dua batang paip kan, kita nak bagi ikat dua-dua tu, bagi dekat dengan paipnya, kita letak retaining ring. Okay, jadi bentuk ring lah, supaya lagi kuat ikatan dia tu lah, supaya dia tak lari dan sebagainya lah. So how are the key coupling shield and retaining are connected device, material used, how they are installed, can they be removed, what kind of force they must resist, how does special geometry accomplish the desired function, how could they fail. Okay, this chapter will help you familiar with the mechanical components with some of the manufacturers that offer commercial version with correct application method. Okay, so you are the designer. Okay, you are the designer for the chapter 8 dan sebagainya lah, boleh baca dan apa. Okay, tujuan subjek ni, chapter sebelah ni, after completing this chapter, you will be able to describe several kind of keys, specify a suitable size key for a given size shaft, specify suitable material for key, complete the design of keys and corresponding key ways and key set giving the complete geometries, describe splines, determine the torque capacity, describe alternate method for fastening machine element to shaft, describe rigid coupling and flexible coupling. Okay,
describe several type of flexible coupling, describe universal joints, describe retainer ring and other means of locating element on shaft, specify suitable shape for shaft and other type of action element. Ini kalau you tengok betul-betul subjek ni, dia lebih kurang banyak dah di cover di dalam subjek shaft di dalam buku Shigley Mechanical Engineering Design. Okay, but with respect to this book, okay, kita cover jugalah sebab ada benda-benda yang cerita dalam buku ni tak diceritakan dalam buku Shigley. Okay, so tak apalah, kita this one chapter only from the whole syllabus. Okay, kita gunakan buku teks ni. Okay, tak masalah. So a key is a machinery component placed an interface between shaft and the hub of a power transmitting element for the purpose of transmitting torque. Okay, the key is demountable to facilitate assembly and disassembly of the shaft system. Installed in the groove axial groove machine into the shaft called a key set. A similar groove in the hub of power transmitting element is usually called a keyway, but it is more improperly called also a key set. A key is typically installed to the shaft key set first, then the hub key is aligned with the key and hub is linked to position. Okay, bila cerita ni, apa yang buku teknik refer adalah benda yang saya ceritakan, benda yang dalam gambar tadi lah, gambar dalam Google tadi, yang refer pada tu. Cumanya kalau you nak mudah faham, dan mungkin ada sebahagian dari you tak pernah tengok bentuk seperti key yang diceritakan, kita akan bincangkan sekejap lagi ni, you boleh bayangkan kunci rumah, kunci kereta, kunci apa saja kunci lah di tengah you ni, kunci rumah ke apakah, dia memang ada transmitting element. Yang bila transmitting element datang pada tangan kita ni. Okey, kunci kereta ke kunci apa, kita yang fungsi tangan kita membegangkan torque. Kan? Lepas tu dia juga ada keyway, iaitu slot kunci tu nak masuk. Kunci rumah ke dia ada slot dia. Kan? Kemudian ada groove dia. Of course kunci mana ada kunci yang straight dia mesti ada gigi dia, gigi kunci tu. Kan? Itu panggil keyway, itu panggil groove dan sebagainya. Kan? Tu at least cuba bayangkan, relatekan dengan yang tu lah. Apa yang diceritakan ni, konsep dia lebih kurang tu. Okay, dia ada square and rectangular key. Figure 11.1 ni parallel key dengan drive block. Kita tengok kat sini, key and key set apply to the gear and shaft. The most common type of key for shaft up to 6.5 inches of diameter is a square key, as illustrated in figure 11b. Square and parallel key. Tengok apa maksud square key. Okay, daripada gambar di Google, bila kita googlekan perkataan square key, dia keluar gambar-gambar macam ni. Ni lah. Okay, tengok square key. The only difference in rectangular sunk key and square sunk keys, the width and thickness are equal. Nampak square key ni, dia punya thickness dia dengan width dia sama. Kalau rectangular ni, of course lah, dia berlain. Okay, kita tengok kat sini square ni, yang ni square key. Okay, yang ni flat script. Apa beza dia? Sekali kita akan bincang banyak ni tentang ni. Kita akan bincang taper key, feather key, apa ni, dower, flat, square, wood rough, git head. Okay, di perkara ni, part-part ni kita akan bincang. Yang nama square ni adalah kepala dia. Kepala depan ni adalah berbentuk sama, segi empat sama, kiri kanan dia punya diameter sama. Kalau flat dia, beza dia apa, dia lain lah, panjangan lebar lain. Dan apabila istilah dia kata apa nama, parallel tu, tengok dia sama je. Ni sama tinggi. Ni parallel lah, kan, selari je, kan. Kiri dia punya panjang dia tu selari je. Itu dipanggil square key. Okay, baik. Dipanggil parallel key because top and bottom and sides key are parallel. Okay. Figure 11.1 give the preferred dimension of parallel key as a function of shaft diameter specified in NC standard. The width is normally 1/4 of the diameter of the shaft. The key set placing in the shaft and hub are designed so that exactly 1/2 of the height of the key bearing side of the shaft key seat and the other half of the side of hub key seat. Okay, tengok dulu key seat tu apa.
Okey. Kita tengok gambar rajah ni yang dia cerita kat sini. Key tu apa? Okey, key ni key lah yang kita belajar, yang kita sebut tadi, iaitu parallel key, square, rectangular key dia ada ni. Tapi key seed adalah groove yang boleh masukkan key tu lah. Kan, ini dia. Okey. Groove yang kita masukkan key. Tengok gambar rajah ni pula. Okey, yang ni key seed, yang ni keyway. Yang ni key. Okey, dia ada kalau key seed ni dia kat luar dia ada groove. Kalau keyway ni kat dalam dia ada groove. Okey, ni ball dan sebagainya. Ini bagi key lah. Tujuan dia apabila kita masukkan, kita nak transmit tong. Kalau tidak macam mana dia nak cuba tengok gambar rajah ni. Dia ada bore, jadi ada bore dan dua batang ni shaft dia masuk dalam bore. Apa yang boleh buatkan dia pusing? Dia tak nak benda yang nak boleh dia pusing. Kalau benda tu silinder, betul-betul silinder, dia masuk dua-dua ni, dia tak boleh pusing pun. Nak pusing macam mana? Kalau kita pusingkan dia, kita pusingkan yang luaran, macam mana yang dalam nak pusing? Tak boleh pusing. Kalau kita pusing yang dalam, yang luar tak boleh pusing. Apa yang connection antara keduanya adalah key ni lah. Di mana dua ni penghubung ni, key ni berhubung dengan key seed dengan keyway. Dia masuk di tengah-tengah dia. Dan bila bore kan pusing, yang dalam pun pusing lah. Yang luar pusing, yang dalam pusing, yang luar pun pusing. Ini key yang jadi penghubung antara keduanya. Itu tujuan kita buat key tu. Kan? Yang kita kena ada key. Okay? Jadi istilah yang dipanggil keyway dengan key seed. Kita tengok betul-betul gambar keyway macam mana, key seed macam mana. Keyway ni dia dalam, key seed ni ada groove kat mesin tu lah. Kan? Okay? Okay. Figure 11.2 so will show the resulting geometry. The distance y is the radial distance for the theoretical top of the shaft before the key set is machined to the top edge of the finished key set to produce key set depth, exactly h per 2 to assist in machining. Okay, and inspecting the shaft of the hub, the emission S and T can be computed and shown in the part drawing. The equation in figure 11.2, tabulated values of y, S and T are available in the reference 6 dan 9. Okay, kat sini kita tengok istilah yang dipakai. Dia pakai huruf H dengan W. W ketinggian panjang dan lebar lah, tinggi dia lah. Kita tengok kat sini macam saya kata tadi, kalau square key ni tak payah pening-pening, dia adalah segi empat sama, panjang dan lebar sama. Okay, kalau rectangular key ni dia selalunya dia flat key lah, dia segi empat lebar kan. Okay, panjang yang beza lah. Okay, apa yang nak beritahu kat sini, istilah yang dipakai ni mungkin mengelirukan kita sebentar kita nak biasa, sebab dia pakai huruf T. T kat sini dia pakai huruf Y, dia pakai huruf S, dia pakai huruf T. Okay, kita pun tahu selalunya huruf T ni kita sebut sebagai torsion. Tetapi T di topik ni, okay, dia juga disebut sebagai depth of hub key, dia juga sebut sebagai torsion. Lagi keliru. You tengok kat muka surat ni, dia kata T adalah depth of hub key set. Dia tengok T di mana lokasi T ni. T adalah ketinggian dia, depth of hub key set. Sekali lagi you jumpa pula bila nak kiraan matematik ni, dia jumpa T tu torsion. Tu dia. Sekali lagi pula nak keliru. Okay, so macam mana kita nak tak mahu berkeliru? Bila you belajar balik, you sebut nama penuh. Kan? Sementara you nak faham betul-betul tu, you sebut nama penuh, lama-lama you faham lah. Kan? Okay, sementara nak biasa tu tak apalah. S pun sama. S selalunya dalam topik ni dia kata adalah strength, tapi S kat sini adalah depth of shaft key set. Okay, depth of shaft key set. Sekali you jumpa juga dalam topik ni, dia juga ada calculation tentang strength of material. Dia pakai huruf S juga. Tu dia. Sekali pula nak keliru. Okay. Lepas tu Y adalah caudal height. Caudal height kita boleh tengok dekat apa takrifan dia. Takrifan is new juga takrifan bagi saya juga. Apa itu caudal height? Ini takrifan dia caudal height. Bila you googlekan caudal height ni, dia kata apa? Sagitta is the height of an arc, is the perpendicular to the point before the arc's chord of the arc itself. In figure
above the blue arc is the portion of circle that is cut off by horizontal chord. Sagitta is a vertical line for the midpoint of the chord to the arc itself. Ini takrifan dia lah. Dia panggil coda lah. Okay. Macam music juga, dia punya sebutan tu lah. Okay, so tak apa. Okay. So dia ada simbol-simbol C adalah allowance. Kita pun tahu dalam subjek lain C juga adalah clearance, C juga adalah center to center distance dalam subjek yang lepas. Okay. Okay. So jangan keliru. Dia you sebut nama penuh saja. Nak selamat you sebut nama penuh saja. Okay. So D is nominal height, nominal shaft or bore diameter. H adalah nominal key height. W is nominal key width. Y adalah modal height. Okay, so suggested feeder key. Tengok kat sini. The taper extend over at least the length of the hub and height H measured at the end of the hub is the same as the parallel key. The taper is typically 1 per 8 inch per foot. Note that this device gives a smaller bearing on the side of the key and the bearing stress must be checked. Okay. Again, bearing stress tu apa? Kita pernah dengar topik bearing, roller bearing, roller contact bearing, general bearing. Bearing tu apa? Okay. You tengok tangan you, dua-dua tangan. Ni saya contoh macam mana kita nak tengok apa masuk bearing tu. Bila you tepuk tangan, bila you lekatkan dua tangan, you tepuk tangan kan? Dua-dua tangan tu melekat satu sama lain. Kita genggam dua-dua. Bila tapak tangan bertemu tapak tangan, dia ada bearing. Itu dia panggil bearing. Kan? Tapak tangan kiri, tapak tangan kanan melekat satu sama lain, itu dipanggil bearing. Dia ada stress kat situ. Okay, boleh faham lah? Itu dipanggil bearing stress. Okay. So itu dia. Okay. So the give head key, okay, give head key has a tapered diameter inside the hub that is the same as the plain taper key, but extended head provides the means of extracting the key from the same end which is installed. Very desirable of the opposite end is not accessible to drive the key out. Kita tengok dulu gambar raja give head key tu macam mana rupa. Okay. Dia bentuk yang ni. Bila you google kan dia ada bentuk-bentuk yang macam ni. Okay, ni panggil give head key. Dia masuk, lepas tu dia ada cangkuk dia. Dia ada hook dia supaya dia boleh dekat kan. Okay, dan dia bentuk juga berbentuk taper. Okay, dia juga bentuk taper. Dia ada angle sikit. Ini dipanggil give head key. Okay, apa tujuan dia? It has a tapered geometry inside the hub that is the same as the hub as that of plain taper key, but extended head provides the means of extracting the key. For the same end is visual disable its opposite end is not accessible to drive the key out. Tengok gambar raja ni. Ada W adalah panjang dia, panjang dan lebar dia, plain taper key. Okay, pin key. Okay, pin key ni gambar raja yang di Google ni, gambar raja, kita pun tahu yang kata pin ni, kita kenal pin ni dalam bahasa di Malaysia ni adalah yang ni lah. Pin ni yang umpan dia lebih arif lah. Dia nak cangkut tudung apa semua tu dia pakai yang ni lah kan. Okay, untuk kita banyak kita pakai pin ni kan. Okay, di dalam kita ni dia mention dalam apa yang kita tengah bincang ni, benda-benda macam ni. Yang kita tengah bincang sekarang ni adalah benda ni. Dia ada shaft ni, dia ada pin kecil ni. Yang ni kecil je. Okay. Ini dipanggil pin key. Okay. Okay. It's a cylindrical pin placed in cylindrical groove. Okay. Pin key is a cylindrical pin placed in cylindrical groove. The shaft and hub lower stress concentration factors result that this design is as compared to variable or taper key. A close fit between the pin and groove is required to ensure the pin does not move and that the bearing is uniform along the length of the
pin. Okay. Kita tengok pula word rough keys. Word rough keys ni apa? Word rough keys ni apa pula? Okay. Okay. Ini boleh panggil word rough keys. Tengok gambar rajah yang ada. Ni basically gambar rajah dia berbentuk macam ni. Dia ada hemispherical ni. Dia ada hemispherical bentuk dia. Bentuk dia macam ni. Okay. Bentuk dia macam ni. Okay. Tengok word rough key ni dia pakai kat mana. Okay. Dia pakai untuk shaft macam ni. Okay. Dan kalau you masih ingat dalam subjek machining yang lepas kan, mungkin you ada kesempatan untuk masuk ke lab machining sebelum COVID yang kes ni dulu. Okay, siapa yang boleh recall dalam kita nak pasang apa nama cap pada mesin lathe, mesin milling dan sebagainya, dia ada wood rough key ni. Okay, dia ada wood rough key ni. Okay. Okay. Key ni macam ni, dia ada bentuk ni. Mungkin kamu perasan, mungkin tak perasan lah. Tapi memang ada pada mesin kita. Okay, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk kita nak mudahkan kita punya tempat kita nak masuk. Kan, belah kiri, belah kanan dia ada tempat yang dia nak masuk slot yang dia nak masuk. Kan, kalau tidak ni kan benda tu bulat, kita pun tak tahu secara tepatnya kat mana lokasi kita nak letakkan barang-barang barang-barang apa ni, barang kita lah. Okay. So dia ada tempat okay. Dia ada tempat dia rough key ni kita masuk dan dia akan melekat dengan eloknya. Kita tahu dah lokasi dia memang tepat. Kan, itu tujuan kita buat rough key ni. Okay, perasan lah dalam subjek machining yang lepas lah. Okay. Light loading and relatively easy assembly and disassembly are designed. Rough key should be considered. Figure 11.3E shows the standard configuration. The circular groove in shaft hold the key position where the mating part is laid over the key. The strength analysis for this type of key proceeds in a manner discussed below the parallel key, taking into consideration the particular geometry of rough key and see standard D197 lists the dimension of large number for standard rough key. Okay. And their matching key set. Okay. So kita tengok gambar rajah ni, table 11.3 dan sebagainya lah. Table 11.3 provides a sampling. Note that the key member indicates the normal key dimension. The last two digits give the nominal geometry B in height of inch. The digits preceding the last two give the normal width W in 30 seconds on inch. Okay. So ini dia. So habis itu perkenalan untuk key. Kita tengok pula selection or installation of key and key set. Key and key set kita tengok. Key and key seats. Before go further, kita sekali lagi tengok gambar rajah key seat supaya dapat recall dan kita masih tak jangan keliru apa benda yang kita nak cerita ni lah. Okay. Topik kita bincang sekarang ni adalah installation of key seats. Okay. Key seat berbeza dengan keyway. Key seat ni adalah satu groove pada batang silinder tu. Kita nak cerita tentang ni. Installation of key seat. Kita nak refer pada key seat. Cuba tengok gambar rajah ni. This is called the key seat. Okay, wood rough, plain wood rough rounded edge. Kita maksudnya pada satu batang silinder, kita tepuk lubang satu groove untuk buat satu tempat. Ini dipanggil key seat. Ni kita tengah bincang tentang ni. Okay. Baik. Installation of the key and key seat of particular application are usually designed after the shaft diameter is specified by the methods of chapter 12. Chapter 12 buku mod ni lah. Okay. Then in shaft diameter as a guide, the size of the key is selected from table 11.1. The only remaining variables are the length of the key and its material. Ni dia. Sebab dia punya size dia tu ada dalam table 11.1. Orang refer pada table 11.1. Tapi apakah panjang dia yang kita nak dan material apa kita nak pakai? Ni dia soalan dia.
of all one of these can be specified, the requirement for the other key can be computed. Typically, the length of the key is specified in the substantial portion of the hub length of the element which is installed to provide good alignment and stable operation. But if the key or the shaft is to be in vicinity of other geometric changes such as shoulder fillet and groove, important to provide some axial clearance between them so that the effect of stress concentration are not compound. Ni kita juga ada bincang tentang stress concentration. Apa sebab dia stress concentration? Apa kaitan stress concentration dengan kunci? Okay. Cuba kita tengok kunci di rumah kita. Kunci pintu, kunci almari, kunci apa sajalah kunci. Pernahkah you mengalami satu situasi di mana kamu jolok kunci di pintu rumah, tiba-tiba kunci tu stuck. Tak boleh keluar. Kunci tu stuck, dia tak boleh keluar. Pusing tak boleh, pusing kanan tak boleh, pusing kiri tak boleh, tarik ke depan tak boleh, macam mana? Kan? Okey. Jadi bila tengah duk hangat hati, tengah duk marah tu, mula-mula kita nak pusing sana pusing ni, lala patah kunci. Kan? Okey. Pasal mana dia boleh patah tu, sebab itulah dia pada concentration tu. Ni pernah berlaku kat saya. Pernah berlaku kat saya. Saya tak tahu lah, mungkin pernah berlaku kat you all. Apa ni dululah pasal apa ni umur bayar you all lah. Kan? Kena marah lah. Balik rumah kena marah lah. Kan? Okey, so sampai patah kunci. Okey, dia kuat sangat, kunci tak boleh buka. Kan? Okey, mungkin berlaku kat you all, tak tahu lah. Okey. Jadi kenapa boleh patah? Kerana dia punya concentration tu tinggi sangat. Dekat bila benar tu tak boleh buka. Kiri tak boleh, kanan tak boleh, kita nak pusing kiri tak boleh, pusing kanan tak boleh. Mula kita nak kita naik angin. Lepas tu kita tekan, cuba buka dengan kuat lah, patah. Dalam patah. Kan? Okay. Okay, the key can be cut off is square end or provided by the radius of each end when the installed with a profile key set to improve location. Square keys are usually used with the sled runner type key set. The key is sometimes held in position with a new screw in the hub of the key. However, the reliability of this approach is questionable because of the possibility of the set screw making out of the vibration of the assembly. Axial location or the assembly would be provided with more positive means such as shoulder, returning ring or spacer. Okey, ni dia. Dia ada mention perkataan dipanggil set screw. Set screw, okey. Possibility of set. Okey. Kita tengok gambar aja set screw. Apa kaitan? Kenapa dia kata making out of vibration? Okey. Bila dia mention satu-satu perkataan, kita cari tengok apa maksud gambar aja. Okey, kita boleh cerita. Okey. Dia mention perkataan set screw. Set screw ni bentuk dia macam ni. Kan? Okey, ada screw yang kita boleh masukkan ke depan saja. Set screw ni. Kemudian dia pusinglah. Kalau you ada handrail kan. Kalau you ada handrail. Okey. Kita akan pakai, kita attach kepala skru ni dengan portable, dia ada satu kepala. Kemudian kamu attach kepala-kepala yang lain lah. Ni kan handrail kat rumah ni, saya percaya mungkinlah kat rumah you ada handrail macam ni. Kan kepala ni you boleh tukar-tukar kepala dia. Kan? You boleh tukar kepala-kepala dia, tukar kepala lain kan. Okey, apa yang boleh menyebabkan tukar tu? Ni dia panggil set screw lah. Jenis-jenis tu dia panggil set screw lah. Okey. Ini dia yang dikatakan set screw tu. Jadi bila nama set screw, benda yang kita masuk keluar, dia memang boleh tertanggal lah. Apa ni, bila ada vibration keluar apa semua, dia akan tertanggal dengan mudahnya kalau kita tak ikat betul. Kan? Okey. Ini dia yang dipanggil set screw dia. Kan? Okey. Jadi orang tak pakai sangat set screw. Kerana tujuan tu orang tak pakai set screw. Kerana dia mudah tertanggal. So itu tujuan dia. Nampak? Jadi orang pakai kaedah lain lah. Dia pakai shoulder, ring and spacer. Perkataan shoulder ni ada di dalam topik shaft, dalam buku Shigley. Returning ring and spacer juga ada rincangan detail juga dalam topik shaft dalam buku Shigley. So tak ada masalah. You ada boleh refer buku ni pun boleh, buku Shigley pun boleh.
lebih kurang ilmu tu nak lebih kurang sama je. Dia cara approach buku tu boleh dari segi lah. Kan? Okay. Keys are made from low carbon cold-drawn steel. For example, IC AISI 1020CE is listed in Appendix 3 as having an ultimate tensile strength of 61 KSI. Yield strength of 51 KSI and 15% elongation. Okay. So, kenapa dia pakai low carbon? Kenapa tak pakai high carbon? Okay. Kenapa dia pakai low carbon? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Selalunya dia pakai low carbon. Tengoklah kunci-kunci biasa kat rumah. Kunci rumah pun sama. Kunci kereta pun sama. Kunci apa sajalah lebih kurang. Dia pakai low carbon. Kenapa dia tak pakai high carbon? Siapa boleh jawab? Supaya dia tak mau tu brittle. Betul. Betul lah tu. Jawapan dia memang betul lah. Kerana low carbon ni, sifat sebelum jadi low carbon ni, Tuhan dah bagi kat dia, adalah dia bersifat ductile. Dia ductile, dia bengkok dulu. Baru dia patah. Dia tunjuk tanda-tanda. Kita dengan mata kita, secara fizikal mata kita tengok kunci kita dia bengkok. Makna tu tanda-tanda kita kena tukar kunci lah. Apa saja barang lah. Kita tengok batang kayu, batang shaft dekat rumah, dia start nak bengkok. Itu alamat dia, kita kena tukar batang shaft tu. Kalau payan kat rumah, payan kita dah pakai lama, payan di rumah dah start nak bengkok, makna dia kita, alamat dia kena tukar yang barulah. Tu kelebihan low carbon. Kan? Dia kalau high carbon steel, kalau kita kena pakai high carbon steel, dia kuat, kan? Tapi yalah, untuk tujuan untuk key ni berapa kita nak kuat-kuat, kan? Kalau kita perlukan design untuk material kuat, tak apalah. Tapi untuk keadaan biasa, kita pakai yang low carbon saja, kan? Sebab benda tu is not that critical sangat, kan? Yalah, mungkinlah ada satu hari you kena encounter benda yang critical, kan? Tapi kebiasaannya tak critical benda. Okay. Standard key stock conforming to the dimension of IC standard is available in the from industrial supply center in similar material. You should check the actual material and guarantee the strength of key stock that used in critical application. Okay. If the low carbon steel is not sufficiently strong, high carbon steel ISI 1045 could be used also in cold-drawn condition. Heat-treated steel could be used to gain higher strength. Okay, high strength. So, however, material should retain good ductility as indicated by percent elongation value greater than 10%, particularly when shock or impact load could be encountered. Okay, dia yang key ni. Jadi, kalau you boleh recall balik pelajaran masa tahun 1 dulu, yang kata cold drawn dengan hot drawn condition, cold forging dengan hot forging. Okay, apa beza dia? Kalau cold forging ni, kalau hot forging, benda tu you imagine benda tu tengah panas, kan? You bakar dalam furnace kan, api tengah panas ni, you ketuk-ketuk dia jadi bentuk yang kita nak. Okay, kalau cold drawn ni dalam suku biasa ni, you you buat pembentukan dia, pembisinan dia menggunakan suhu biasa. So, apa beza dia? Adalah partikel dalam tu. Kita cerita partikel pula. Subjek yang you pernah belajar masa tahun 1 dulu, iaitu material science, kita belajar tentang alignment of atom dan sebagainya. Kalau benda tu dalam keadaan sejuk, atom tu dah elok-elok dia dah tersusun dengan eloknya. Tapi bila dekat panas, dia atom tu masih lagi belum tersusun dengan cantik. Jadi yang struktur dia tu masih dia lari banyak lah. Jadi benda tu jadi tak kuat, kan? Jadi brittle. Okay. Kan? Itu kalau berlaku impact yang sangat kuat, dia akan patah dulu. Kalau benda yang hot drawn punya, kalau cold drawn dia lambat dah patah. Okay. So kita benarkan elongation sebanyak 10%. Okay. 10% ni kalau kita tengok kunci kita lah, kunci rumah ke, kan? You punya rumah di kampung you, rumah sekarang ni lah, you tengok kunci tu pakai jari, mak you buka, ayah you buka kunci, kan? Adakah kunci tu bengkok? Kan? Kunci tu nak start bengkok ke tak? Kalau kita nampak physically 10% bengkok, kita mungkin tak nampak dengan mata kita.
Sebab dia baru 10% je bengkok. Tapi kalau kita parti dah 6 bulan nak start bengkok, kan, kita nampak kunci rumah kita tu bengkok, tukar kunci baru lah. Jawapan dia, tukar kunci baru. Lama-lama memang akan patah. Kan. Okay. So 10% location ni ataupun deformation ni selalunya kita tak nampak sangat dengan mata kita. Kita parti betul-betul baru nampak, kan. Okay, so itu takat yang kita benarkan lah. So kesimpulannya, kalau kita nampak dia bengkok dengan mata kita pun nampak bengkok, kita pergi tukar baru lah, itu je. Sebab dia dah lebih 10% lah, lebih pada allowable ni. Stress analysis to determine the key length, kan. Kenapa nak determine the key length, panjang mana kunci? Itu kita kena buat stress analysis. Sebab dari mention tadi, material dengan size dia ada dalam table. Kita dah tahu dah size dan panjang lebar dia. Bukan panjang lebar, dia punya tinggi dengan lebar dia, kan. Tapi panjang dia kita nak tengok panjang mana kita nak pakai, kan. There are two basic modes of potential failure for transmitting power: the shear across the shaft hub interface, the compression failure to the bearing action between the side of the key and the shaft of the hub material. Failure pada key ada dua sebab. Okay, shear across the hub interface dan compression failure. Saya nak you relate dengan kunci di rumah, kan. Kunci pintu rumah lah, pintu lemari, pintu apa semua ni. Kalau you mengalami keadaan di mana kamu lock kunci tu tak boleh nak buka ni, kan. Misal mungkin pernah berlaku kunci rumah tak boleh buka, jeritlah adik you kat kat dalam bilik tak boleh keluar. Macam nak buat? You ambil hammer, you ketuk sampai pecah pintu tu lah, kan. Okay. Tapi kenapa kunci tu boleh fail? Ni antara sebabnya ni, kalau dia shear hub interface lah. Jadi kita dah kunci sampai patah kunci. Okay, compression failure of bearing action, itu antara sebab lah. Compression failure maksudnya key tu akan jadi kemek, kan. Apa yang maksudnya key kemek ni, kita tengok gambar rajah. Okey, tengok key ni. Okey, tengok key ni. Key ni antara dua, dia connected antara dua ni. Di mana saya kata tadi, sini silinder, yang ni adalah bore. Okey, dia masuk dalam ni. Apa yang menyebabkan dia berpusing antara dua ni adalah key ni lah. Jadi compression failure ni, key ni sendiri jadi kemek. Dia jadi kemek, kan. Sebabkan kuat sangat ni, jadi kemek, jadi lekat lah, macam lah, kan. Okay. Antara cabaran dia lah. Tengok. Okay, kita tengok dia gambar je kat Google. You type kataan shaft key failure analysis. Ni dia gambar-gambar failure yang berlaku pada key. Okay. Yang ni antara dia keyway patah, ada crack kat sini. Antara shaft keyway ni ada shaft ni ada crack. Crack ni bentuk seperti shaft shear stress, shaft corner of edges. Tengok kat sini kan you letak key kat sini, kan. Okay, kenapa boleh patah, boleh crack semua ni? Sebab kadang-kadang terlampau kuat sangat dia punya stress tu menyebabkan patah. Okay, kita tengok gambar rajah ni, dia pendek je key ni. Okey kan, key kita buat kena lagi panjang pada ni, kan, supaya dia stress tu distribute evenly dalam tu, kan. Ni gambar rajah ni dipanggil spline. Okay, because you're blurred by the torsional stress. Okay, kalau torsion kuat sangat, lebih torsion, dia pun patah. Okay, kalau tengok gambar rajah ni, dia adalah spline. Kita akan belajar sekejap lagi apa itu spline, SPLINE. So, jadi dia connected dengan
dengan dua barang, tapi benda ni berpusing dengan laju dia, kan? Pusing dengan laju macam kipas angin tu, pusing laju. Tapi kalau torque dia lebih, dia akan patah. Okay, kenapa boleh jadi? Jadi saya boleh agak-agak contoh benda tu tengah pusing, kipas angin tengah pusing ni, contoh kipas angin tengah pusing, tiba-tiba berhenti. Ada sebabkan oleh ada, katalah kipas angin kat rumah tengah pusing laju ni, you buka habis nombor 3, tiba-tiba ada empayan ke, ada adik ikut terjolok dekat kipas angin tu, menyebabkan langgar dengan bilah dia stop on the spot, kan? Dia stop on the spot. Okay, you bayangkan satu empayan ke, satu batang buluh ke kena kat bilah kipas angin tu, dia stop on the spot. Mesti dah tentu dia ada efek, kan? Kalau melebihi pada torque dia akan jadi seperti bentuk ni, dah lari habis dia punya line dan sebagainya lah, kan? Kita tengok pada gambar rajah ni pula, yang ni adalah brittle failure, dia patah terus. Kat bawah gambar rajah bawah ni dia patah, kan? Kita crack kerana benda tu tengah laju tiba-tiba berhenti macam accident ke, pelanggaran ke, berhenti on the spot. Itu berlaku. Okay. Dalam kes kita ni, saya paling sesuai saya kata related dia dengan kipas angin lah. Contoh kipas angin kat rumah, sebab saya percaya semua rumah ada kipas angin tak kira lah, semua rumah kat kita di Malaysia ni memang ada kipas angin. You bayangkan tiba-tiba ada batang kayu jolok kipas angin tu, atas apa sebab lah, mungkin you nak buat repair rumah kan, tapi terkena pada bilah kipas tu, tiba-tiba kipas tu stop dengan on the spot, tak ada warning, terus stop, disebabkan oleh langgar batang kayu tu dengan bilah kipas angin. So dengan stop secara automatik tu, dia akan jadi stress concentration, dia akan jadi problem dekat batang-batang shaft yang berkaitan tu lah. Ini dipanggil failure. Kalau dia failure tu boleh diselamatkan, okay, diselamatkan lah. Tapi kalau tak boleh diselamatkan, dia akan jadi crack plus spline dan sebagainya macam ni, kan? Dia adalah lebih pada torsion failure, kan? Okay, dia torsion failure. So itu yang kita nak elakkan, kan? Okay, kita nak elakkan. Okay, boleh faham lah sebentar ni. Banyak ni topik tentang failure analysis ni, is quite interesting topic. Okay, quite interesting topic lah. So key analysis of either failure mode requires understanding of the forces at the key. Figure 11.4 shows the idealized case in which the top of the shaft creates a force on the left side of the key. The key in turn exerts a force to the right side of the hub key set. Fraction of force to the back on the key produces a set of opposing force that brings the key in direct shear across section. W sama dengan L. Okay, W itu adalah panjang lah. L itu panjang tu sendiri, and itu shearing force. Force sama dengan T bagi D per 2. Jadi kita tahu iaitu force datang pada torque sama dengan force kali dengan distance. Jadi adalah datang pada equation tu lah. Jadi saya tulis siapa yang lupa agak, datang pada equation torque sama dengan force kali dengan radius. Sama juga dengan equation moment sama dengan force kali dengan radius. So torque ni adalah benda yang berpusing lah. It's the same equation lah. So don't get confused, it's the same equation. So radius ni ada radius of the key tu sendiri lah. Okay. The shearing stress is then shear sama dengan F bagi A. Dikata kalau you boleh besarkan huruf C kat sini, AC. C adalah cross section of the shaft tu sendiri. Jadi T dengan WL, so 2T bagi DWL. So in design we can set the shearing stress equal to the stress design shear for the maximum stress shear stress theory of failure. So dapatlah equation ni, shear stress for the emitter of the key, so emitter of the key, and SY is the shear strength of the static failure theory lah. Yang ni kita dapat pada equation of static failure theory. SY again, perkataan T tadi saya dah mention pada awal tadi. T pada awal konteks ni dia cerita sebagai ketinggian depth of keyway, tapi T kat sini pula cerita sebagai torque. Tu sebab
Subjek ni bila you jumpa istilah-istilah ni, jangan percaya dengan nombor, dengan tulisan ni. Sebut nama betul dia. You memang akan keliru. Ya? Akan keliru punya. Kan? Sebab T kat sini adalah top. T pada muka surat sebelum ni adalah thickness. Kan? Apa? So, itulah. Okay, this is a static shear theory. Static failure theory. Dia ada pada equation dia 0.5 SY. Kalau kita dapat zoomkan, SY adalah shear strength of the from the static shear theory. Bagi dengan N. Okay, N dah. N apa? N ada dia beritahu kat bawah ni. N sama dengan apa? Ada apa? Banyak lah set N tu apa. Tapi dia mention tadi, lagi kita jumpa balik N tu apa. Length of the key is L sama dengan 2T bagi TW DW. Okay, shear strength bagi dengan DW. So kita tahu length dia, kita nak panjang mana. Kan? Okay, jadi panjang kita tu mesti dah lebih panjang daripada yang kita dapat ni lah. Kalau kita dapat panjang dia 1 inci dah, kita kena buat lebih pada 1 inci lah. Kan? Supaya bambu dia jalan, dia tak patah. Yang kita ni, dia bergantung pada shear stress juga lah. Kan? Tong bagi dengan shear stress, dapat DW, dapat panjang dia. Kan? Tengok length ni. Kan? Okay, apa logik dia? You cuba bayangkan benda tu pendek. Kan? Benda tu pendek. Kita pun tahu secara logiknya kalau dia panjang, kalau batang kunci tu panjang, dia boleh dia boleh makan habis semua. Bukan makan, istilah apa sesuai. Kira segala load tu distribute evenly pada length yang panjang tu. Kan? Length yang panjang, segala distributed load tu dia boleh distribute evenly pada satu length yang panjang tu. Tapi bayangkan benda tu pendek aja. Kira pendek mana? Pendek ibu jari ke? Pendek lah. Jadi bayangkan keseluruhan loading itu akan bertimpa pada tempat yang pendek je. Dah tentu dia pendek. Kan? Dah tentu dia pendeknya. Kan? Yalah, mereka material dia tu material yang kuat. So dia boleh tahan. Tapi kalau material tu low carbon material, memang pendek. Kan? Pendek, bila jadi pendek, jadi stuck habis. Kita nak buat apa tak boleh. Kan? Tukar satu kunci je jawapan dia. Kan? So itu sebab kunci tu dia panjang, tapi adakah panjang mana? Janganlah melampau panjang. Kalau kita dapat kira tu 1 inci, kita buat lebih sikit 1 inci kan. Itu je. Kan? Itu logik dia. Ya, kadang-kadang kita fikir fizik ni logik juga. The failure in bearing is related to compression strength on the side of the key, side of the shaft key set, and the side of the hub key set. Okay, again, bearing tu saya kena sebut lagi sekali. Bearing tu kenapa mungkin setengah yang tahu, dia tahu, setengah yang mungkin lupa. Biasalah, kita manusia jadi lupa biasa. Okay, jadi kita nak tahu bearing tu, kita tengok dua tapak tangan kita lekatkan dua tapak tangan kiri, tapak tangan kanan, kita melekat. Kan? Bila melekat dua tapak tangan kita, itu panggil bearing lah. Kan? Bearing lah tu. Kan? This is called the bearing. Okay? Dua tapak tangan kita, tapak tangan kiri, tapak kanan melekat, itu dipanggil bearing. Apa saja melekat, itu adalah bearing. Alright? Okay? Failure in bearing related to the compressive stress on the side of the key, the side of the key shaft key set, the side of the hub key set. Okay, the area in the compression is the same from either this zone. Thus, the failure occur on the surface with the lowest compressive shear strength. Okay. Define the design for strength compression as design of the strength of the design sama dengan SY bagi N, which is SY is the compressive stress. Okay, stress T adalah design of the compression ni. So dapat F bagi AC the area of the key, dapat 4T DLH. Okay, so letting the stress equal to the design of compression strength allow the combination of required length of the key. Failure sama dengan L sama dengan 4T per DH. So industrial application D, N sama dengan 3 is adequate. So kita
kita pakai N sama dengan 3. Ulang saya nak kata N tu adalah rotation, tapi tak tepat dalam equation ni. Kalau dalam topik lain, N tu selalunya adalah berapa banyak kali benda tu rotate. Tapi dalam N kat sini adalah dibagi nilai dia nombor 3. So tak apa, kita ambil lah nombor 3. The design of the square key is the strength of the key material is lower than the shaft of the half. Equation 11 2 dan 11 3 produce the same result. The substituting the then press in the equation we give the L sama dengan 4Tn per TWS Y. So be sure to evaluate the length for equation 1 apart from either half has a lower yield strength than the key. Okay, ni dia. Jadi kita cuba tengok gambar rajah apa yang dicontoh kat sini, apa gambar rajah yang sesuai dengan dia. Okey, saya cari gambar rajah sesuai dengan ini untuk lebih fahamkan. This is the gambar rajah yang boleh nak relatekan apa yang saya contoh tadi dengan yang ni lah. Okey, tengok kat sini ada key set dengan key weight dan sebagainya. Dia kita nak cerita tentang ini benda ni sebenarnya. Kita tengah cerita tentang benda ni kan. You bayangkan benda yang key ni apabila di-connected dengan dua bore dengan shaft ni, dua-dua ni ada berat, dua-dua ni ada berpusing ni, yang menghubungkan antara kedua ni adalah key ni lah. Tapi cuba bayangkan kalau benda ni terberhenti, terstop secara automatik disebabkan oleh kemalangan, accident atau sebagainya, stop automatik. Apa jadi pada key ni? Dia mesti stopnya kan. Kalau dia force yang terlibat dalam tu sangat kuat sampai boleh mematahkan key ni atau memenyetkan dia, jadi penyet, jadi pancake, jadi sardin, dia jadi stuck terus dalam tu kan. Okay, disebabkan tu material dia kena besar, dia panjang tu kena panjang supaya kalau berlaku apa kemalangan tu dia boleh menahan kan. Kita nak elakkan benda ni lah, keyway patah kat sini, batang shaft patah dan sebagainya, kita nak elakkan berlaku cracking dan sebagainya, patah terus dan sebagainya kan. Okay, ini lah. Okay, design procedure for parallel keys. Okay, design procedure for parallel keys. Okay, ni design procedure. Begitu juga dengan buku Shidley, begitu juga dengan buku mod ni, dia tetap juga ada prosedur dia macam mana design dia. Okay, dia ada step 1 sampai step nombor 8. Okay, complete design of shaft which the key will be installed and specify the actual diameter of the location of the key set. Okay, mula kita kena design the shaft. Okay, sekarang ni tak ada masalah sebab kita ada drawing, ada Katia, SolidWorks, AutoCAD dan sebagainya, dia boleh design. Okay, select the key from table sebelah 1. Use a square key which is mengenai H, dia the sum size is 1.65 inci oleh semula. Tengok 11.1 table ni, apa dia kata table 11.1 sebab banyak kali dimension 11.3, 11.2, ini dah 11.1. Okay, nominal shaft diameter, key shaft versus shaft diameter, key size versus shaft diameter. Tengok nominal shaft diameter, tengok nominal key size. Okay, kita kalau kita ada semua je adalah inci, okay, tak apa. Inilah kita nak tengok key shaft diameter ni ada include lebat, ada apa diameter inci dia sebagainya. Jadi dia punya key size dia. Key size ni merefer pada, tengok gambar rajah Google. Okay, gambar rajah ni, key size ni kita nak pilih besar mana kepala dia, okay, panjang mana, semua ni dia ada key size ni. Jadi soalan dia berapa panjang, tapi key size soalan kita nak cari ni berapa panjang dia. Yang kepala ni kita dah ada dalam buku. Okay, panjang dan lebar dia. Yang panjang tu, tinggi dengan lebar dah ada yang dalam buku, dalam table nombor 1 kita nak tentukan berapa panjang dia yang kita nak pakai. Ni soalan dia. Okay, tinggi ni panjang dengan W dengan H tu dah bagi dalam table, tak ada masalah. Okay,
Okay, complete the design of the shaft with key to be installed and specify the actual diameter. Select the size of the key for table sebelah 1. Use square key. Okay. Nombor 3 ni, specify the material for the key. Usually ISI 100 CD steel. A higher strength material can be used. So kita ambil lah selalunya ISI CD steel selalunya, tapi tak semestinya. Okay. Determine the yield strength of the material for the key, shaft and the hub. Okay, yield strength apa? Tekat Allah dia. Tekat Allah ni, yield strength ni kalau paling senang saya nak mention adalah kalau you ambil getah kan, you ambil rubber, getah kan, you pergi kat mana beli nasi apa, pakcik tu bungkus dengan getah. Getah tu tarik panjang, kena lepaskan. Bila tarik dia tahan tu, itu adalah dipanggil yield strength, iaitu tahan berapa lama dia, dekat mana dia boleh tahan, itu dipanggil yield strength. Okay. If the square key is used and the key material has the lower strength, use equation 11.5 to compute the minimum required length of the key. The length will be satisfactory for both length and shear stress. Okay, nampak? Okay, equation to compute the minimum required. Equation 11.5. Apa dia 11.5? Adalah ni equation lah, panjang ni. Kan? Kita dapat. Very interesting, dia kata ni selalunya key material has the lower strength. Okay. Of course, key material has the lower strength sebab kita tengok gambar rajah. Kita tengok gambar dekat Google pun. Tengok gambar rajah ni pun. Okay. Kita ada bore, kita ada silinder, kita ada bore, kita ada silinder, dan bubur dia adalah key. Jangan logik pun key ni, apa perlu key ni mesti kuat kan? Kalau keadaan normal ni apa perlu key kuat, sedangkan yang lain patut lagi kuat. Dan key bore ni outer kan, yang ni pun inner, dia kan ada outer portion juga kan, dia ada silinder dia. Silinder ni dengan bore ni dia adalah benda besar kan, dia mesti lagi kuatnya kan. Dan selalunya bila kat key ni mestilah adalah lowest material, dia tak perlu material yang kuat kan, tak perlu material yang kuat. Okay, untuk dia. Okay, secara logik kan, kita bukan nak perlu untuk application yang kritikal. Kalau application yang kritikal macam kipas helikopter tu semua tu kena kuat lah kan. Kalau biasa tu tak payah lah. Okay. So rectangular key is used and the shaft hub has a lower strength than the key. Use equation 11.4 to compute the minimum required length of the key based on bearing stress. Okay, 11.4 apa yang ni? Yang ni, letting the stress equal to the design compression stress allow the condition of the required length of the keyhole. Kita pakai equation ni lah. Okay. Also equation 11.2 to 11.5 to compute the minimum required length based on the shear of the key. The larger of two computed covers the design. Check to ensure the computed length is shorter than the hub length. If not, the higher strength material must be selected and design process is repeated. Alternatively, two pieces of spline can be used instead of a single key. Jadi nanti bila kita masuk spline, kita cerita set spline. Okay. Specify the actual length of the key to be equal or longer than the computed minimum length. A computed standard length should be specified using a preferred basic size shown in appendix A2. Nanti boleh go through lah buku teks ni, appendix A2 dekat mana. And the key should be extend over all of the substantial part of the hub, but the key set should not run into other stress raises such as shoulder or groove. Okay. Key set should not run into other stress raises such as shoulder or groove. Kita tengok di sini. Saya cari gambar sesuai dulu. Okay, ini dia gambar yang sesuai. Shaft shoulder angle. Ini kalau you boleh record balik pelajaran shaft dalam buku Shiley, memang saya ada cerita tentang shaft. Ini dipanggil shaft shoulder. Dia ada shoulder. Okay. Dia beritahu bila kita nak design key set, kita nak buat groove ni, janganlah sampai melanggar shoulder ni. Janganlah sampai dia kena dekat shoulder. Dia tak sampai ke shoulder. Kan, logik lah, janganlah sampai panjang dia groove tu sampai ke shoulder ni. Jangan. Kan, dia kena
sikit je, dia kena dalam tu je. Okey, dalam ni kalau kita buat tu mesti jangan sampai ke shoulder ni. Dia langgar kawasan orang lain. Orang dia akan merosakkan lah. Kan? Dia langgar kawasan orang lain. So ni je. Setakat ni sahaja. Okey. Baik. Complete the design of the key set in the shaft and keyway in the hub using the equation figures plan board and see which should be consulted for standard tolerance and dimension of the key and key set. Okay, yeah. Okay, kita go through example problem 11.1. Okay, kita go through sekejap ni, kita tengok macam mana. Example 11.1. A portion of the shaft where gear is to be mounted has a diameter of 2 inch. The gear transmit 2695 power per inch of torque. The shaft is made of IC 1040 cold draw steel. The gear is made from IC 8650 steel. The width of the hub of the gear is mounted on the question is 1.75 inch. Design the key. Kita suruh design the key. So macam mana key ni? Okay, macam mana key? Okay, bila you dapat soalan ni, fikiran you janganlah bayang key tu adalah benda seperti kunci rumah kita. Kunci rumah kita, kunci almari kita ada yang ada gigi-gigi tu dah. Kita key ni kita masukkan adalah pada satu batang silinder part segi tu. That is the key yang kita nak cerita dalam ni. Kan? Okay. Jadi kita tengok pada table 11.1, standard key dimension for 2 inch diameter of shaft will be 1.9 inch square. Okay, for figure figure 11.5 for purpose design. Tengok. Again, tengok balik 11.1 punya figure table. Ulang balik. Yang ni this is 11.1 dan table dia ada shaft diameter berapa. Kita tengok nominal shaft diameter berapa. Dan kita tallykan balik dengan nominal key size. Okay, kita dapat dah key size berapa. Tadi kita kata 2 inci. Lebih kurang kat sini kan. Kita dapat key size ni. Tally balik. Kita dapat dah panjang dengan tinggi dia berapa. Soalan dia berapa panjang dia. Panjang dia tu. Tinggi kita dapat dah. Tapi panjang dia berapa panjang. Jadi kita kena design. Okay. Dia juga dimension figure 11.5. Oh, okay. Figure 11.5 for proper design. Figure 11.5 ini dia. Okay, this is the proper design. Ini shaft. Dia ada shaft dia. Okay, kita akan design kat dia. Ini ada ring groove. Again nanti ada topik serunya kita cerita pasal ring groove. Dalam shaft pun cerita dah pasal ring groove. Okay, jadi kita nak design untuk sini. Key dia. This is the key kita nak design. Okay. So material selection is the design decision. Kita nak pilih apa kata kita. Kan? Okay. Choose IC 1020 stainless steel with yield strength adalah 1 ibu base. Maksudnya memang design tu atas kita material semua atas kita. Tinggal lagi apabila jawapan di hujung nanti dia boleh menyatakan yield strength tu boleh tahan. Okay, this is a suitable material. Kalau design tu tak cukup kuat kalau semua, kita kena ganti material yang lagi kuat dan sebagainya lah. Okay, kita ganti material baru sebagainya lah. To check pada yield strength, we compare material of the sheet, the key, shaft and the hub indicate the key with the weakest material. Again, selalunya dalam cerita pasal key ni memang adalah weakest material sebab lebih kuat lagi shaft dengan hub sebab dia adalah outer portion of the key. Sedangkan key tu sendiri kita tak nampak dengan mata kita kena buka semua tu baru jumpa key. Jadi key ni tak nampak dengan physical mata kita kat luaran. Dia kat di dalaman. Dalam dalaman ni selalunya material tu tak perlu kuat benar. Kan? Kalau kita tahu pun material key ni adalah weakest material. Yang shaft dengan hub tu lagi penting tu, lagi kuat sebab dia adalah expose dengan elemen luaran. Okay. So equation 11.5 can be used for compute minimum required length of the key.
dapat equation 9.5 ni from the equation 9.5. So S dapat TNW SY, SY adalah yield strength of the material. Kita ambil daripada yield strength of the material ni, sebab kita pilih material ni, kita dapatlah 0.98. Okay, and then kalau jawapan 0.98 ni tak sesuai, maka kita kena tukar material lain, kan? Kalau panjang dia tak sesuai ke, macam contoh lah saya kata, kan, saya kata okay, katalah your material, your design 0.98 ni, jawapan tadi tu dia panjang dia sampai ke shoulder ni, dia sampai lenggak kawasan orang lain, kan? You punya design panjang dia tu, cara matematik dia kena buat groove tu sampai lenggak ke shoulder. Dia tak boleh lah melanggar kawasan orang lain. Dia akan maksudnya panjang dia tu sampai melebihi sampai kena ke shoulder, tak boleh buat. Jadi jawapan dia kena pakai material lagi kuat. Bila material kuat, pendek tu dia akan jadi pendek lagi. Tapi material, sebab material kuat, dia boleh tahan lah, kan? Itu tujuan dia kita buat ni, kita sesuaikan dengan material kita. Okay, jawapan kunci dia adalah pada material yang kita pilih pada asal, kan? Dan kita dapat kalau sesuai, kita pilih. Kalau tak sesuai, kita ganti material lain, kan? Design lah, kan? Jadi the next well below the width of the hub of gear, notice the design of the shaft includes retaining on the both sides of the gear. It is desirable to keep the key set well clear of the ring groove. Therefore, the length specify the length of the key to be 1.5 inci. Okay, so itulah kita boleh decide panjang mana dan sebagainya. Ini dia mention pasal ring groove. Okay, apa tujuan kita pakai ring groove? Okay, ni gambar ring groove pada piston sebagainya. Okay, kat sini kita akan letak compression ring untuk nak bagi kuatkan lagi piston sebagainya. Kat mana lokasi dia akan terletak compression ring ni, kita akan letak pada groove tu lah, kan? Ada groove tu, dia akan melekat masuk dalam groove supaya dia diikat kuat-kuat kat situ. Tu dia tujuan ada ring tu lah. Jadi macam saya kata, key tu jangan lenggak kawasan orang lain, kan? Key tu jangan lenggak kawasan orang lain. Tidak, macam mana compression ring nak masuk, sebab key dah masuk dalam tu. Okay, so kita buat design yang sesuai dengan dia lah. Okay. So ni adalah design tentang rough keys. Okay, rough key, shear and bearing strength for rough key. The material of rough keys is more difficult to determine the shear area and the bearing strength for used in shear analysis. Figure 11.3e show the bearing area of the one side of the key. This side is a segment of circle. The shear area is the product of chord on the segment S of the key. The following equation describe the geometry. Okay. Before we go further, kita go dulu pada bentuk word rough key. Okay. Dan ni design kita tentang ni shear and bearing strength for rough key. Rough key ni bentuk dia macam ni, kan? This is the bentuk rough key. Sekarang ni kita tentang macam mana design dia. Dia tengok bentuk dia tu seperti apa nama, semicircle lah, kan? Dia masuk segi tentu, kan? So macam mana dia punya design strap tu berbentuk perpendicular dengan dia. Bentuk segment of the circle. Okay, so given the nominal diameter of the cylinder which of the key is apart,
W is the width thickness of the key, C the full height of the key, D, S is the depth of the key set of the shaft. So shear area is this area lah. AS is the area of shear. So W, DS, D is the depth of key set, B tolak D, B is nominal diameter, DS is the depth of key set. To define the equation for the bearing area of the length of the side of the key in the shaft and in the hub, first find the limiting object variable. G sama dengan pi dan sebagainya ni, pi 180 B cos L adalah yang ni, J adalah yang ni. So kita tengok J dia ada gambar rajah pun, dia tak mention dengan jelas kat mana lokasi J dan sebagainya lah kan. Okay, so bearing area in the shaft kita dapat yang ni, question dah CH 0.5 sebagainya lah. Okay, saya tak semak pula kat mana lokasi J, G semua ni tak terangkan dengan jelas di mana lokasi G, L dan sebagainya ni pun tak semak. Saya ingat yang tu je untuk kelas hari ni 12.30 dah. Okay, so pada hari Khamis ni insyaAllah kita akan masuk tentang spline. Okay, kita akan masuk tentang spline. Okay, kalau pada masa saya akan semak balik apa dia G sebagainya. Okay. Itu saja kelas hari ni. Ada soalan ke? Ada soalan ke? 79 orang, mana lagi 40 orang? Tak ada sir. Ada soalan ke? Tak ada sir. Tak ada, okey. Itu saja dari saya. Ucap terima kasih banyak kepada yang hadir ni, pekat-pekat site attendant, pekat site attendant semua. Okey, itu saja. So, Doktor, nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Tapi bukan tajuk ni, tajuk berkaitan dengan apa assignment lah. Oh ya, sikit lah. Boleh? Boleh. Ya. Okey. Saya ada sikit nak tanya berkaitan dengan intake hopper. Intake hopper size with 3 meter cube capacity. Yang ni macam mana nak relate kan tu doktor? Intake hopper. Mini projek Ya, mini projek dah. Okey, saya nak record balik. Tak apa nanti boleh balik tak apa. Boleh. Saya terlepas yang tu, yang lain ni. Okey. Mini projek saya bagi tentang pendapat lah. Yang apa? Bucket elevator dah. Cari gambar sesuai dalam kita buat dah gambar-gambar sesuai ni. Alright. Okey, ni ada gambar intake hopper yang ada dalam Google lah. Okey, bentuk macam ni. Soalan tadi apa dia? Macam mana saya nak relate yang ni dengan pengiraan pada bucket? Bucket elevator. Bucket elevator. Okey. Bucket elevator ni dalam soalan tu, if not mistaken, dia ada mention atas kita nak decide apa yang bucket tu nak angkat kan? Ya, betul. Ya. Pasir kecil ke, pasir besar ke? Ya, betul. Atau gula ke, kan? Ya. Kan? Jadi dia punya intake tu pun atas kita nak decide tu besar mana, kan? Okey. Kalau kita kata pasir
kata tongkat pasir kan partikel kecil kan. So, paket tu sendiri ada besar mana. Paket tu sendiri kan paket ni. Ya, ada ya. Betul. Paket ni sendiri tengok berapa partikel kita masukkan. Jadi katalah pasir kan. Okey, pasir tu bila penuh paket tu berapa kilo dia. Penuh besar mana. So tak tentu bila dia masukkan dalam hopper tu mestilah saiz dia besar sikit daripada paket tu kan. Baru dia berubah lah kan. Ya. Jadi kalau soalan tadi tentang besar mana paket tu, dia mestilah besar sikit daripada paket diameter kan, paket tu sendiri lah, supaya dia tak tumpah lah kan. Okey. Ya, cuma untuk hopper tu kita kena calculate saiz jugalah. Betul. Betul kena calculate. Okey, saya ingatkan tak apa, saya ingat itulah cari apa macam mana nak relate dia dengan ni kan. Ya. Intake hopper nak kena ada perkiraan juga. Okey, baik dah. Okey. Dia mudah aja. Benda ni ada dalam Google Patent banyak ni, Google Patent. Jadi urusan tu refer pada Google Patent kan. Ya, betul. Nak bagi mudah lah ni subjek ni. Ya. Boleh dah. Okey. So ada soalan lain kah? Masih tu. Okey, sama dapat cari yang pengalaman tu saya. Tak ada tak pandai pun. Menggagau kat dia. Okey, yang lain ada soalan kah? Okey, tak ada soalan, tak apa. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Khamis ni, insya-Allah. Kita sambung lagi subjek kita ni. Okey, itu saja saya. Terima kasih banyak kepada